Kemudian itu tentang al-kitabah, penulisan. Jadi kita beriman yang pertama tadi, ini pasti saya nak bagi faham. Kita kena fokus. Pertama sekali ilmu, yaitu beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kedua, yaitu beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu dengan perintahnya kepada al-qalam. Tidak ada sesuatu yang berlaku di atas muka bumi. Tidak ada sehelai daun pun yang berguguran. Tidak ada sehelai virus pun yang tersebar. Melainkan semuanya berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut sehelai virus ya? Sila sebut, minta maaf. Apa-apa virus pun, H1N1 semua berlaku dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua telah tertulis. Seterusnya ketiga. Yang ketiga, peringkat beriman dengan qadar, yaitu al-masyiah. Al-masyiah. Yang mana al-masyiah membawa erti kehendak. Mana yang kita nak sebut di sini yang diartikan dengan kehendak adalah Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Allah berhak menghendaki apa-apa sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sampai tegak tu dia pun makin kuat dah surah, pasal nak habis dah. Mula kuat, dia penutup dia betul pun kuat. Tak apa yang tu, baca pergi lagu mana pun. Jadi segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai', bila Allah Subhanahu wa taala nakkan sesuatu, an yaqula lahu kun, maka dia akan berkata jadilah, maka ia pasti akan berlaku. Firman Allah di dalam surah Yasin. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, yaitu walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak, Allah akan menjadikan kalian umat yang bersatu semuanya. Ini kita nak bagi tahu di sini, Allah berhak dia menghendaki apa-apa pun. Dia nak kita tak bersatu, itu kehendak dia. Dia nak kita bersatu, itu kehendak dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di sini pada hari ini dalam realiti masyarakat kita. Contoh, ada orang pakai handphone Motorola, ada orang pakai handphone Nokia. Jadi yang pakai handphone Nokia dia kata, apalah pakai handphone Motorola. Bukannya bagus pun handphone Nokia ni, friendly lah apa semua. Orang Motorola kata, apalah pakai handphone Motorola. Pakai handphone Nokia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala dia inginkan umat bersatu ataupun tidak. Kehendak dia. Dia nak uji. Dia menyebabkan semua manusia tidak bersatu pada hari ini. Sebab tu dia kata sekiranya dia nak manusia bersatu, niscaya mereka akan bersatu. Tapi dia berkehendak. Seperti kita berkehendak, aku tak mau telefon Motorola, siapa nak paksa kita? Aku tak mau guna telefon Nokia, siapa boleh paksa kita? Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah nyatakan kebaikannya, afdalnya, baik bagus pakai benda ni, bagus, teknologinya baik dan sebagainya, selamat, safety pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya walaupun dinyatakan kepada kita sekarang pada hari ini, tak tentu lagi kita nak beli, tak tentu lagi kita nak pakai, tak tentu lagi kita nak guna. Apabila kita sendiri berhak memilih, oh ini bagi pandangan aku baik, ini bagi pandangan aku tak baik. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, dia berhak menghendaki apa-apa jua perkara. Kita berhak memilih makanan, tapi di sini dah kita bayar terpaksa makan. Tapi makan pun alhamdulillah lah sedap. 15 minit lagi. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berhak menghendaki apa jua perkara, segala sesuatu, maka hasil daripada Allah mengetahui segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang Allah ketahui, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, semuanya berdasarkan kehendaknya. Ikut suka dia nak buat apa-apa. Seterusnya, yang ke dalil, satu lagi saya nak bagi dalil daripada
as-sunnah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, inna qulubal ibad baina usbu'ain. Usbu' ni dia boleh baca dengan beberapa bacaan. Usbu' pun boleh, isba' pun boleh, dan pelbagai lagi bacaan. Saya pun tak ingat dah masa dulu duduk mengaji nahu dulu. Jadi kadang-kadang masa dulu duduk baca dulu, bila sampai depan tok guru, dia suruh baca, kita tak berani nak baca. Baca usbu' ke, isba' ke, tak berani nak baca. Rupa-rupanya bila kita dijelaskan, ia boleh dibaca dengan pelbagai bacaan. Jadi, inna qulubal abdi baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya hati-hati hamba ini berada di dua jari antara jari-jari Tuhan. Seperti hati yang satu, yusarrifuhu kaifa yasha. Dia boleh ubah, ubah suai seperti mana yang dia kehendaki, bagaimana yang dia kehendaki. Hati manusia. Jadi ini kita nak bagi tahu di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak menghendaki segala sesuatu. Antara buktinya, hati manusia semuanya berada di antara dua jari Ar-Rahman. Bagaimana serah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu pun. Kama yaliqu bi jalalihi. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang boleh membuatkan hati berbolak-balik, balikkanlah hati kami kepada, larikanlah hati kami kepada mentaati kamu. Kalau ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami. Kerana dia berkehendak, dia berhak. Sebab itu innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyesatkan sesiapa pun dan berhak untuk memberi hidayah. Allah berhak memberi hidayah kepada sesiapa pun dan berhak menyesatkan sesiapa pun. Sebab ini dalam perbincangan qadar, kerana akan timbul isu yang mana manusia bertanya, Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala cipta iblis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan neraka untuk dia. Adam alaihi salam telah disoal oleh Musa alaihi salam. Musa soal, "Wahai Adam," ini cerita ringkaslah. "Wahai Adam, ini kerana kamulah kami semua menjadi ahli dunia." Kata Adam alaihi salam, "Wahai Musa, sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku, segala-galanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum aku diciptakan, aku telah ditetapkan untuk turun ke bumi. Apakah engkau mengingkari qadar? Apakah engkau mengingkari ketetapan ini?" Adam alaihi salam, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan dia nak menyalahkan qadar, ketentuan. Bukan dia nak mempertahankan diri dia, aku melakukan kesalahan. Kesalahan ini ditetapkan oleh Allah, aku nak buat macam mana? Tidak. Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah ikrar akan kesalahan dia. Bukan orang manusia pada hari ini buat salah. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita kata ini salah, Allah tetapkan nak buat macam mana? Ini dah penyakit apa ni tuan-tuan dan puan sekalian? Allah Subhanahu wa taala, ini jawapan yang salah. Adam alaihi salam dia ikrar kesalahan dia. Dia turun ke bumi, menerima hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyebut dengan penuh keimanan kepada qadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati manusia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita, kalau kita baru menerima agama, kita baru menerima Islam, jangan kita melihat kepada manusia-manusia yang berada di sekitar kita, yang masih leka, yang masih lalai, ini semua najis sampah masyarakat. Kitalah mulia. Ini orang yang mereka tidak memahami konsep beriman kepada qadar. Allah ada al-masyiah. Dia berhak menghendaki segala sesuatu. Mungkin kita pada hari ini menerima as-sunnah, tetapi esok hari kita tekong bid'ah. Mungkin.
Terbalik. Sedang hadirin, benda ni berlaku. Bahkan berlaku di negara jiran kita, seorang ustaz yang terkenal suatu ketika menuntut ilmu di Timur Tengah, di tempat pengajian as-sunnah. Pulang, islahkan masyarakatnya, sampaikan ilmu kepada masyarakat, ilmu daripada as-sunnah. Oh, ustaz ni subhanallah bagusnya, dakwah as-sunnah terkenal di tempat ini. Akan tetapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang muqallibul qulub, yang berhak membolak-balikkan hati manusia, apa jadi pada hari ini? Beliau merupakan orang yang paling kuat menentang as-sunnah. Bahkan beliau seolah-olah menanggalkan jubah sunnahnya satu ketika dahulu dan dipakai dengan jubah yang lain. Jadi jangan kita berbesar, jangan kita sombong dengan apa yang kita perolehi pada hari ini.